Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu minas samawati wa malal ardi wa min ana syai'un min syai'in ba'd. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radiita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqq wa habibna ilayhi warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وكرهنا إليه وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما ينفعنا، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah lapangkan kita dapat sama-sama kita mentelaah tinggalan-tinggalan ataupun warisan-warisan ilmu yang datang daripada para alim ulama kita salafun salih yang diambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fa innal anbiya la yurisu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi mereka tak mewariskan kepada kita wang ringgit ataupun harta benda. Walakin yurisul ilm, tetapi para nabi dia mewariskan kepada kita ilmu. Faman akhadhaha, siapa yang ambil ilmu ini, faqad akhadha bihadzil wafir, maka sesungguhnya dia telah mendapat keuntungan yang amat banyak. Sibukkan kita dengan ilmu, kerana ilmu ini di antara salah satu benda. Al-ilmu tusbiqul amal, ilmu sebelum daripada amal. Bahkan al-ilmu nurun, ilmu ini juga di antara salah satu cahaya. Sehingga Nabi SAW menyuruh kita umat Islam sama ada lelaki dan perempuan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib kepada orang lelaki dan juga kepada orang perempuan yang Islam. Dan ilmu yang kita belajar ini bukanlah tujuan ilmu ini untuk sekadar untuk kita nak mengetahui semata-mata, tetapi ilmu ini adalah untuk kita beramal. Sebab itu saya, kalau siapa yang ingat, kita pernah bertanya soalan di sini. Bila kita belajar kitab penawar hati ini, benda yang kita belajar ini adalah berkaitan tentang perihal hati kita, perihal perangai dan juga akhlak kita, sama ada bersama dengan manusia yang berhubung kait dengan manusia ataupun ianya berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya bila kita semakin belajar, menjadikan kita semakin dekat dan semakin faham akan agama ini, mudah-mudahan insya-Allah. Dan di sana ada satu tanda bila mana Allah nak berikan kepada seseorang itu kebaikan. Allah tidak berikan kepada mereka dunia. Allah tak berikan kepada mereka pangkat dan sebagainya, tetapi diberikan kebaikan kepada seorang hamba. Ini tanda Allah kasih dan suka adalah dengan cara diberikan faham pada agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya, dijadikan dia faham pada agamanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara manil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengar kata-kata yang baik, kemudian mereka mengikuti kebaikan-kebaikan yang disebutkan kepada mereka. Tajuk yang kita baca sambungan daripada minggu-minggu yang telah lalu. Kita baca tajuk berkaitan tentang sabar. Dan pada malam ini kita masuk kepada muka surat yang ke-100. Dan berbaki kita sekitar 27 muka surat sahaja lagi untuk habis ataupun untuk khatamkan kitab ini. Dan cantik diletakkan tajuk ini pada tajuk-tajuk yang terakhir di dalam kitab, iaitu bab sabar, kemudian bab syukur. Baik. Dan tajuk sabar ini di antara hadis, kalau siapa buka kitab Riyadhus Shalihin, di antara hadis-hadis yang terpanjang, yang paling banyak dimasukkan di dalam tajuk adalah tajuk sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin, menunjukkan kesabaran ini adalah satu benda yang amat besar.
Pada minggu yang lalu kita telah ceritakan berkaitan tentang pembahagian sabar. Dan pada malam ini kita akan masuk satu tajuk dalam bab sabar ini. Qala al-musannif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab ini, wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, mudah-mudahan kita dapat manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Dia kata kesabaran diperlukan pada setiap masa. Sabar ini adalah pakaian kita. Sabar adalah pakaian kita. Tapi ustaz, saya tak diuji, maka apakah perlu saya bersabar? Siapa kata kita tak diuji? Kehidupan ini adalah satu ujian. Dan ujian itu tidak sama di antara seorang dengan seorang yang lain. Dan ujian ini tidak semestinya datang dalam bentuk bala bencana ataupun musibah. Bila kita faham apakah makna ujian, kita akan dapati di sana kehidupan kita memerlukan kesabaran. Sebab kehidupan itu adalah ujian. Bila ujian memerlukan kepada kesabaran. Apakah buktinya? Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu telah pun beriman kepada kami sedangkan mereka belum lagi diuji? Maknanya Allah kata manusia tu tak boleh nak claim, nak kata dia beriman sedangkan dia belum diuji. Allah kata walaqad fatanna allazina min qablihim, kami telah uji orang yang terdahulu daripada kalian. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, dan dengan ujian ini kami dapat kenal siapa orang yang benar. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan kami dapat kenal siapakah orang yang berdusta. Maka Allah jadikan kehidupan sebagai ujian. Maka ujian kadang-kala dia datang dalam bentuk kesusahan, kadang-kala dia datang dalam bentuk kesenangan, kadang-kadang dia datang dalam bentuk malapetaka. Sehingga kan Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis yang sahih, ajaban li amri mu'min, aku merasa takjub dan aku merasa hairan kepada seorang hamba yang mukmin. Sebab apa? Sebab semua benda yang berlaku kepada diri dia tu jadi baik. Semua benda yang berlaku di dalam dirinya kullu khair, semua jadi baik. In asabathu dharra, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kesusahan, maka dia sabar, dia bersabar. Wa in asabathu syarra, bila mana Allah berikan kepada dia kesenangan, syakar, maka dia bersyukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, ajaban li amru mu'min, bahasa mudahnya aku respect orang ni. Orang saat ketika dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Ketika dia diberikan kesusahan, dia bersabar. Dan di sini menunjukkan kepada kita ujian ini sama ada dia boleh datang dalam bentuk senang ataupun dia boleh datang dalam bentuk yang susah. Maka kesabaran diperlukan pada setiap masa seumpama manusia itu memerlukan kepada makanan. Baik, kita juga telah sebutkan sebelum ini bagaimana di dalam Al-Quran Allah gambarkan manusia masuk neraka ini dengan dua benda. Yang pertama masuk neraka dengan manusia masuk ke syurga dengan dua perkara. Yang pertama masuk syurga dengan kebaikan yang kita buat. Yang kedua kita masuk syurga dengan kesabaran yang telah pun kita pamerkan ketika kita ditimpa ujian saat ketika kita berada kat dunia. Maka qala al-musannif, berkata pengarang kita, kesabaran diperlukan pada setiap masa. Baik, apa dia kata? Manusia perlu bersabar pada setiap masa kerana sesuatu yang mengenainya itu tiada sunyi daripada dua macam. Nak tak nak kita mesti sabar, sebab sesuatu yang datang kepada kita ni, maka dia mesti ada dua macam ni saja, tak tiga, tak empat. Benda-benda yang datang kepada manusia ni, yang diberikan Allah kepada manusia ni, dia hanya ada dua saja yang ada dalam diri dia. Yang pertama yang dipersetujui dengan keinginannya, hati dia ni dia suka. Yang pertama bahasa mudahnya yang kita suka, dan yang kedua yang kita tak suka. Ada dua benda saja dalam diri kita ni. Yang pertama kita suka, yang kedua kita tak suka. Baik, so Allah Subhanahu wa taala sebut wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang Allah ciptakan kepada kita. Allah ciptakan jasad dan Allah jadikan pada jasad ini adanya jiwa. Baik, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan pada jiwa ini dua benda. Dua saja, tidak tiga. Apa dia dua benda ni? Fujuraha, tarikan kepada benda yang tidak elok, yang menyalahi dengan apa namanya kebaikan, kita katakan wa taqwaha, dan benda yang baik. Jadi ada orang ni nafsu ni
Allah jadikan nafsu kita ni dia ada dua. Satu kepada kebaikan, satu benda kepada benda yang tidak baik. Tapi menariknya, Allah jadikan pada nafsu ni tarikannya, kecenderungannya, iaitu innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya keinginan nafsu ini lebih cenderung kepada benda-benda kejahatan. So dalam diri kita ni ada dua. Yang pertama kita suka, yang kedua kita tak suka. So dia kata benda inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini, berkaitan perlu sabar pada benda yang kita suka dan perlu sabar juga pada benda yang kita tak suka. Macam mana? Baik, dia kata yang pertama, yang dipersetujui dengan keinginannya. Contoh, banyak benda Allah berikan kepada kita, pada mata kita, kita nampak benda ni adalah baik. Salah satunya sihat tubuh badan. Bila kita sihat tubuh badan, kita duk rasa sihat tubuh badan ni adalah satu anugerah, dan sampai ke satu tahap kadang-kadang manusia sombong. Wa ammal insanu idza mabtala. Adapun manusia yang bila mana Allah uji dia. Antara ujian yang Allah beri ni, antaranya fa akramahu, Allah muliakan manusia tersebut. Bila Allah muliakan dia dengan cara Allah berikan kepada dia kesihatan tubuh badan, fayaqul, dia pun berkata akraman, Tuhan telah memuliakan aku. Dia seronok. Mana? Antaranya orang yang sihat badan, orang yang selamat, orang yang kaya, orang yang adanya kemegahan, maka sangatlah memerlukan kepada kesabaran. Orang yang sihat tubuh badan, orang yang selamat, orang yang kaya, orang yang ada kuasa, maka sangat memerlukan kepada kesabaran. Pasal apa pula nak kena kesabaran? Dia tidak diuji, hidup dia senang, sukses. Dia kata kerana jika tiada kesabaran, nescaya ia akan melampau dan berlebih-lebihan. Tanpa kesabaran ni kita akan jadi melampau. Seorang yang memiliki duit, bila dia ada duit, apa dia akan buat dengan duit tersebut? Dia boleh jadi kepada melampau. Sebab tu Allah kata innal insana la yatgha. Manusia ni sungguh amat melampau. Bila manusia ni jadi melampau, ar-ra'ahus taghna, bila mana dia nampak diri dia ni telah pun memiliki kekayaan. Orang yang bila mana time tak ada ni duduklah dekat masjid. Tak pergi mana, cuti-cuti ni tak pergi mana, Ustaz duduk masjid je lah. Baik, pasal apa dia tak pergi? Pasal dia tak ada duit. Mak Allah datangkan kepada dia duit. Okey, dapat duit pada waktu tu. Bila ada duit, kat mana dia sampai? Danuk dia sampai, Haknyai dia sampai, Songkla dia sampai. Pasal dia dah ada sikit duit. Berhak tadi dia duduk dekat masjid, tapi bila ada duit, dia boleh sampai ke situ. Pasal apa? Sebab duit tadi menjadikan dia buat apa yang diinginkan oleh nafsu. Maka nafsu ini lawan dia adalah sabar. Kalau dia sabar, dia mungkin gunakan duit dia ini pada jalan-jalan yang baik. Kisah seorang guru kami, dia mengatakan selama 4 tahun dia belajar di Mesir. Dia kata 4 tahun saya belajar di Mesir, Ustaz, saya tidak makan buah dan tidak makan benda-benda yang sedap. Bukan kerana tak ingin, tapi saya pilih di antara dua. Sama ada saya nak bersedap-sedap dengan duit yang saya ada, ataupun saya nak gunakan duit ini untuk beli kitab-kitab yang saya perlukan dan menghadiri kuliah-kuliah yang saya perlukan pada waktu tersebut. Maka di sana dia sanggup tahan keinginan dia untuk sesuatu benda yang dia boleh dapat demi sesuatu yang lebih bernilai yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seorang yang memiliki makanan untuk dimakan. Pada waktu yang sama, tiba-tiba Nabi SAW berkata, tasaddaqu ya ikhwan, bersedekahlah wahai saudara-saudaraku. Dia ni hanya ada sebiji sahaja buah kurma untuk dimakan. Kalau aku sedekahkan, nescaya aku tak dapat makan. Tapi kalau aku makan, aku tidak akan bersedekah. Apa dia buat? Dia datang, dia kata, ya Rasulullah, tidak ada benda yang aku sedekahkan. Nabi tanya kepada dia, apa yang kau miliki? Dia mengatakan, aku hanya memiliki sebiji buah kurma. Nabi kata, tasaddaqu walau bisyaqqi tamrah, sedekahlah walaupun separuh daripada buah kurma tu tadi. Sebab tu kita ni dalam kehidupan kita kena bahagikan. Bahagikan bila kita mendapat sesuatu benda, jangan jadikan benda nikmat ini hanya digunakan pada keseronokan tanpa digunakan pada jalan agama. Sebab tu Islam mendidik kita dengan satu doa. Apa doanya? Supaya membahagikan nikmat ini dibahagikan untuk dunianya pada keperluan dan pada akhiratnya, iaitu satu keperluan yang lebih lagi, sehingga kita diajarkan oleh Allah dengan berkata, wa minan nas may yaqul rabbana atina fid dunya. Ada orang dia hanya meminta kesenangan di dunia. Allah berkata, wa ma lahum fil akhirati min qalaq, dan tiada sedikit pun baginya kebaikan di akhirat kelak.
Wa minan nas, dan di antara manusia man yaqul, yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikan juga kepada kami kebaikan di akhirat. Kedua-duanya dia nak. Bila mana Allah berikan kepada dia dunia, dia jadikan dunia ini dua bahagian. Satu pada bahagian keperluannya dan satu lagi pula pada keperluan akhirat. Maka dia bersabar walaupun mungkin dia ingin. Baik, walaupun dia mungkin boleh gunakan pada jalan keseronokan, tetapi tidak dia pilih untuk bersabar pada saat itu. Kenapa? Karena dia mengetahui sebenarnya nikmat itu juga adalah satu benda yang perlu bersabar. Baik, dia kata lagi, maka dia kata kalau tiada kesabaran pada nikmat ini yang dia miliki, nescaya ia akan melampau dan berlebih-lebihan. Bahkan disebut di dalam hadis, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul celakalah orang yang menjadi hamba kepada wang ringgit, celakalah orang yang menjadi hamba kepada pakaian. Ada satu bab dalam bab berkaitan tentang orang yang melampau-lampau ataupun berlebih-lebihan pada pakaian mereka dan pada kehidupan dunia. Sebab apa? Kerana dia mengikuti nafsu yang dimiliki oleh dia pada waktu tersebut. Maka Islam datang dan mengatakan sabar, walaupun benda tersebut engkau boleh dapati dan engkau boleh buat. Baik, dia kata sebab apa? Sebab ditakuti benda keinginannya ini, maka dia akan jatuh di dalam kebinasaan. Tengok berapa ramai kita, macam kita cerita pada beberapa minggu yang lalu, saya bertemu di Penang. Kita pun sama juga macam tu. Tapi bertemu, geng lah. Naik kereta pukul 12 malam daripada Melaka. Kenapa balik pukul 12 malam? Sebab nak sampai di satu tempat di Batu Parit Buntar. Di Parit Buntar nak sampai subuh dekat situ. Niatnya dah bagus, nak pergi sembahyang subuh dekat masjid Parit Buntar. Rumah saya bukan kat Parit Buntar, rumah saya di Kedah sana, tapi singgah di Parit Buntar. Selepas selesai sembahyang subuh, kawan dah bagi petua. Lepas sembahyang subuh kau bagi salam, kau jangan zikir. Baik, kalau kau zikir kau tak sempat. Kita pun ikut, tak apalah, tak zikirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil berjalan, sambil zikir, jalan, start kereta. Baik, pergi ke mana? Pergi pula ke satu tempat. Apa nama tempat tu? Lagi? Apa nama tempat tu? Kuala Kurau. Okey, pergi ke Kuala Kurau, daripada Parit Buntar pergi ke Kuala Kurau mengambil masa sekitar 15 ke 20 minit. Semata-mata nak makan gulai ikan semilang. Tuan-tuan, punya dahsyat ni, daripada Melaka ni 12 malam, berhenti di Parit Buntar, sembahyang subuh dekat situ. Pasal apa yang kawan kita kata jangan berzikir? Dia kata kalau kau berzikir kau tunggu tengok periuk saja nanti. Sungguh tuan-tuan, pukul 7 pagi periuk kosong, dah habis dia kata. Pukul berapa dia buka? Selepas subuh, orang dah penuh dah dekat kedai makan, nak makan nasi, beratur waktu tu, sanggup tak zikir. Okey, nak cerita nampak dah. Nak cerita, pergi-pergi jumpa lah orang kat sana. Jumpa semua orang, geng-geng Pak Hajinya, orang tua-tuanya, orang muda, semata-mata hanya kerana nak makan. Baik, maknanya benda yang dia buat tu haruskah haram? Harus. Tak haram pun, tetapi harusnya harus sehingga dia menggadaikan kebaikan yang lain demi kerana benda tersebut. Maka inilah yang dikatakan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu ni sentiasa ajak kita kepada benda yang tak elok. Walaupun pada waktu tu kita boleh pilih benda yang baik, tapi tetap nak pilih yang tu. Pasal apa? Demi semata-mata kerana bersuap nasi, kerana gulai ikan semilang punya pasal. Tapi sedap tu tuan-tuan. Itu yang kata nafsu. Allahu Akbar. Gulai ikan semilang laut, bukan ikan keli, ikan semilang. Kemudian telur ikan apa saya pun tak tahu, bulat-bulat tu kan. Gulai telur ikan. Kemudian adalah ikan mayung kot. Gulai telur ikan mayung tu. Jadi penuh orang hanya semata-mata nak makan nasi. Allahu Akbar. Baik, kadang-kadang sanggup bertolak daripada Melaka pukul 6 petang. Sebab nak sampai pukul 12 kat mana? Dekat Batu Us. Baik, dekat Batu Us ada apa pula? Ada nasi Skandar pokok ketapang. Okey, sudah start mengajar orang pula. Tapi nak cerita yang kata nafsu ni macam tu lah dia. Baik, teringin. Dia daripada jauh lagi sanggup berhenti, tak nak makan, nak simpan, nak makan bawah pokok ketapang. Tuan-tuan tahu pokok ketapang? Pokok ketapang pokok yang daun dia lebar besar tu. Pokok ni dia berusia puluhan, mungkin ratusan tahun baru boleh hidup. Kat bawah pokok ni ada seorang mamak, dia tolak kereta surung, dia jual nasi kandar. Mula jual pukul 11 malam, tak ke gila nama dia makan nasi pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru berniaga. Waktu lain dia tak berniaga, pukul 11 baru dia berniaga. Pergilah beratur, panjang beratur kadang-kadang melebihi 500 meter.
semata-mata kerana nak makan saja. Tak ada meja pun tak apa, tunggulah berdiri bawa nasi pinggan, mata-mata kerana nak makan. Baik, maka sabar juga diperlukan saat ketika mana benda tadi tu kita boleh buat. Baik, sabar ni kita panggil jatuh dalam bab apa? Baik, benda yang harus tapi kita tahan diri daripada buat. Orang ni dipanggil orangnya apa? Okey, benda tu harus. Tak salah pun nak makan, halal lah pun. Siapa nak kata berani kata benda tu haram? Harus. Tapi kita nak makan benda tu, nak buat juga benda tersebut. Tapi kalau kita jaga, kita tak buat, dia lebih bagus. Tapi kalau kita buat pun dia tak ada masalah pun. Maka menahan diri daripada sesuatu yang harus, maka ini dinamakan sebagai warak. Yang inilah orang panggil warak. Apa dia warak? Warak ini dia tahan daripada buat sesuatu benda walaupun hukumnya harus. Apa yang dia mungkin risau kalau dia buat benda ni nanti dia akan jadi terlalai, terleka, dia terlepas kebaikan yang lain, maka dia sanggup tinggalkan. Orang yang tinggalkan ini dinamakan orang yang warak. Okey, warak inilah yang dinamakan dengan warak. Baik, ada orang yang sanggup, tapi begitulah kita akan berhadapan dengan kesenangan-kesenangan. Kesenangan ni kalau kita pilih mungkin tak ada menjadi masalah, tapi kalau kita tahan diri kerana kesenangan ini kita takut mungkin dengan kesenangan menyebabkan kita lalai dan leka. Kan saya ceritakan pada tuan-tuan, seorang anak muda dia beli motor Kawasaki 650. Asal pakai motor Kapcai. Setelah 6 bulan dia masuk dalam Facebook, dia nak jual. Saya tanya dia kenapa nak jual. Dia kata dulu ustaz, waktu pakai motor Kapcai dia selalu datang ke masjid. Selalu datang ke masjid melalui solat berjemaah. Tapi bila pakai motor besar tak ke masjid lagi dah. Kemana tempatnya? Merata tempat dia berjalan. Walaupun ketika dia berjalan, dia solat, tapi banyak kebaikan yang lain dia terpaksa lepaskan. Sebab tak semua keinginan kita boleh buat, tuan-tuan. Sebab tu kalau siapa belajar ilmu ekonomi ni, kalau siapa ingat lagi lah dulu kita belajar ekonomi, kan dia ada kos lepas. Bila berlaku kos lepas ni terpaksa dilakukan oleh kita disebabkan kemahuan dan keinginan kita teramat banyak. Bila keinginan banyak, kita boleh ke buat semua yang kita inginkan? Tak boleh. Jadi kita terpaksa pilih yang kita boleh buat. Sekiranya kita pilih benda tadi yang ada kebaikan pada agama, kita untung. Tapi kebiasaan kita pilih benda yang ada kena mengena dengan jiwa dan hati kita. Yang ni kita akan rugi. Nah itu maksud dia kata, kalau melampau sangat takut dia akan jatuh di dalam kebinasaan. Bersusah payah, berhabis duit demi semata-mata benda yang tidak menghasilkan kebaikan kepada dia di akhirat kelak. Dia kata lagi, dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Kerana itu para sahabat radhiyallahu anhum berkata, disudikan kami dengan percobaan kesusahan, kami sabar. Para sahabat kata yang inilah sabar yang paling susah. Perumpamaan yang paling senang untuk kita nak cerita. Orang tanya kita, seekor monyet duduk kat atas pokok, ada monyet atas pokok. Baik, bila kita boleh tengok monyet ni jatuh? Ada orang jawab ketika ribut. Tak, monyet takkan jatuh ketika ribut kuat. Habis bila monyet akan jatuh? Monyet biasanya dia akan jatuh bila kena angin sepoi-sepoi basuh. Ketika angin ribut, dia akan pegang kuat pokok tu. Tapi bila kena angin sepoi-sepoi basuh, akhirnya dia mengantuk, gedebuk, dia jatuh. Apa bahasa maksudnya di sini? Iaitu kita ni kadang-kadang kita akan tak tewas dengan susah. Betapa ramai di antara kita yang pernah hidup susah, tapi kita tak rasa susah. Bahkan kita boleh menghadapi kesusahan tu. Tapi saat ketika mana kita diuji dengan sedikit kesenangan, kesenangan itu melalaikan kita, akhirnya menjauhkan kita daripada Allah. Dan berapa ramai orang yang asalnya mereka tidak ingat Allah ketika mereka senang, dan ketika mana Allah berikan kepada mereka ujian kesusahan, akhirnya mereka kembali kepada Allah asbab kesusahan itu tadi. Sebab tu kita kata, para sahabat berkata, sesungguhnya kami ini di antara ujian yang Allah berikan kepada kami, kami disudikan dengan percobaan susah. Kami tak takut dengan susah. Kenapa? Karena ketika susah kami boleh bersabar. Baik. Dan apa yang senang, yang susahnya, dan disudikan kami dengan percobaan kesenangan, maka kami tiada bersabar. Satu contoh di dalam hadis Nabi SAW, Ali radhiyallahu anhu menceritakan satu ketika dia kata, nahnu bainama nahnu julusun 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ni kami duduk dengan Nabi. Tiba-tiba waktu tengah duduk ni, qala Mus'ab bin Umair. Tiba-tiba datang seorang sahabat, nama sahabat ni Mus'ab bin Umair.
Baik, apa yang berlaku pada Mus'ab ni? Mus'ab ni dia datang, dia tercegat di depan pintu di hadapan Nabi SAW. Falamma ra'ahu Nabi SAW, bila Nabi tengok Mus'ab, baka ar-Rasul, maka baginda menangis. Sahabat bertanya, walimal buka'u ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Nabi SAW, ini Mus'ab bin Umair. Aku mengenangkan akan kisah Mus'ab bin Umair ini ketika dia berada di Mekah. Saat ketika Mus'ab bin Umair berada di Mekah pada waktu tersebut, dia adalah seorang lelaki anak bangsawan, pemuda anak bangsawan, orang yang mempunyai rupa paras yang handsome, yang digilai oleh perempuan pada waktu tersebut. Sehingga diceritakan kisah Mus'ab bin Umair, sekiranya dia berjalan di mana-mana lorong di sekitar Mekah, orang mengetahui yang melalui lorong itu adalah Mus'ab, kerana dia memakai minyak wangi yang tiada dimiliki oleh orang yang lain. Mus'ab bin Umair dimanjakan, orang kaya, keluarga kaya, tetapi dia telah mengambil Islam sebagai jalan hidupnya, dan Islam menjadikan dia susah dan miskin. Waktu Nabi pandang kepada dia, yang menyebabkan Nabi menangis kerana dia tidak pakai baju. Dia hanya letakkan sekeping kulit yang dililitkan pada badan, dan pada bahagian bawahnya dia pakai kain pada paras pinggang sampai ke lutut, dan pada kainnya penuh dengan tampungan-tampungan yang menunjukkan betapa susahnya dia waktu tersebut. Nabi sedih tengok keadaan dia, pasal dia orang senang, kerana Islam dia jadi susah. Dan Nabi SAW berkata kepada para sahabat, sayati alaikum zamanun, akan datang kepada kalian satu masa yang mana kalian pada waktu itu diuji dengan kesenangan yang amat senang, sehingga kalian akan makan makanan, diletakkan satu hidangan, diangkat hidangan tersebut, diletakkan pula hidangan-hidangan yang lain. Hari ini walaupun kita katakan harga beras mahal RM40, walaupun kita katakan kita mungkin ada orang yang susah, tapi ramai lagi orang yang boleh makan berkali-kali sehari. Bukan berkali-kali, bahkan makanannya pelbagai menu yang dia boleh pilih untuk makan. Nabi kata kamu akan jadi senang. Wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah, dan kalian pada saat itu teramat senang sehingga kalian mampu menghiaskan rumah kalian seumpama Ka'bah itu dihias, ditutup dengan kain yang mahal. Baik, sahabat kata, ya Rasulullah, sukalah kami kalau macam tu. Alangkah seronoknya kalau kami berada pada zaman itu, kerana kami akan menumpukan pada ibadat sahaja, sebab kami telah pun menjadi manusia yang senang. Kata Nabi SAW, tidak, zaman kamu inilah yang lebih terbaik, dan zaman itu, kesenangan itu akan merangkut mereka. Maknanya kita akan kalah dengan kesenangan. Sebab tu Nabi kata, para sahabat kata, kami diuji dengan susah, kami boleh bertahan, tetapi saat ketika mana kami diuji dengan senang, maka kami tiada bersabar. Sebab tu para sahabat ni bila dia balik daripada perang, apa mereka kata? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Orang tanya pelik, bukan ke jihad qital, perang ni jihad yang besar? Dia kata tak, jihad yang perang ini kami nampak busuk, tetapi jihad yang kedua ini lebih sukar dan lebih bahaya kerana kami tak nampak. Apakah dia? Yang pertama setan, yang keduanya adalah hawa nafsu. Inilah memerlukan satu jihad yang lebih besar. Maka kita dapat faham daripada sini, benda yang kita inginkan ini adalah benda yang perlu kita sabar. Tak salah kita buat benda yang kita suka, tetapi jangan sampai benda yang kita suka ini jadikan kita orang yang lara, dan akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan benda yang bermula daripada harus, akhirnya terjebak kepada benda-benda yang haram. Wala'iyadzubillah. Baik, apa dia kata? Apakah maksud sabar pada benda yang kita suka dan benda yang kita inginkan? Contoh, kita perlukan dunia, kita perlukan kesihatan, kita perlukan pakaian, kita perlukan kenderaan. Tapi apakah makna sabar pada benda yang kita perlukan ini? Dia kata bahawa ia tiada cenderung kepadanya, dan mengetahui sekalian yang demikian itu pertaruhan pada sisinya yang akan diambil dalam masa yang terdekat. Ingat, benda yang kamu suka, benda yang kamu minat ini jangan melampau-lampau dalam cenderung. Kenapa? Kerana benda ini hanyalah ujian Allah nak bagi kepada kamu. Kita lihat kisah Ashabus Sab, geng satu, ataupun dipanggil apa dulu peminat heavy metal. Ada satu kumpulan nama Black Sabbath. Pernah dengar nama? Black Sabbath, satu kumpulan heavy metal. Black Sabbath ni apa? Ataupun Sabtu yang hitam.
Kerana Allah jadikan orang Yahudi itu sumpahan dengan hari tersebut. Apa mereka buat? Ketika mana Allah suruh mereka beribadat pada hari Sabtu, Allah datangkan ujian pada mereka. Ujian apa? Iaitu ikan yang naik pergi ke tepi-tepi pantai. Ikan yang amat banyak, geramnya nak pergi tangkap ikan. Tapi Allah kata jangan, hari ini kena buat ibadat. Hari ini kamu kena buat ibadat. Akhirnya apa mereka buat? Mereka menipu Tuhan. Dia orang pasang pukat pada hari Jumaat dan dia ambil pada hari Ahad. Bila dikatakan, kan kau kata jangan, dia kata aku tak tangkap ikan hari Sabtu. Betul lah hari Sabtu dia tak tangkap, tapi dia tahan pukat hari Jumaat, dia ambil hari Ahad pasal dia tahu hari Sabtu tu banyak ikan. Sampai macam tu, Allah sengaja jadikan kebaikan itu sebagai satu ujian kepada mereka kerana Allah nak tengok siapa orang yang lulus ataupun siapa orang yang gagal. Maka bila kita dapat nikmat ini jangan kita sampai cenderung yang bersangatan, sayang yang sangat-sangat, sehingga kan sampai ke satu tahap sayang. Ada orang pencen, bila pencen ada duit sikit, apa dia buat rumah bagi cantik, buat warning, buat lampu lilang, buat aquarium ikan, buat air terjun sikit. Jadi buat apa? Pak maghribnya duduk tengok ikan dia seronok, tengok rumah dia cantik. Akhirnya masjid tak pergi. Bukan? Ada orang dia mungkin dapat isteri yang pandai masak, tiap-tiap kali masak, hari masak macam-macam masak. Kemudian rajin keluar pergi makan ke sana kemari. Akhirnya masa dia untuk buat benda yang baik itu akan jadi terhad. Makan banyak, tidur banyak, maka ibadat akan jadi sikit pada waktu tersebut. Punca kerana kecenderungan kepada harta yang melampau-lampau. Dia kata lagi, kenapa kita kena sabar pada nikmat ni? Bahawa ia tiada berlebih-lebihan pada bersedap-sedap dengannya. Maka sebab itu dalam Islam menggalakkan kita berhenti sebelum kenyang, makan ketika lapar. Sungguh tuan-tuan nak rasa nikmat, sedapnya makan tu, berhenti waktu tengah sedap. Ada boleh? Tengah sedap tu tuan-tuan pernah makan satu masakan, satu makanan. Kalau pergi ke Mekah ke Madinah, pergi cari satu kedai makan nama dia Ar-Romansi. Ustaz dia cerita makan dan saya tak makan mana pun, tapi orang selalu bawa saya pergi makan. Saya pun makan ambil sikit-sikit, tapi nak boleh cerita lah, nak pergi supaya nampak. Nama restoran pun Ar-Romansi. Romansi ni romantis lah kot. Dalam bahasa terjemahan dia romantis. Masuk tu yang pertama tertarik dekat kedai makan dia. Saya kira susah kita nak jumpa satu kedai makan yang amat bersih, tapi dia buat kedai makan yang amat bersih. Dapur dia tu dia letakkan cermin, kita boleh intai dapur dia. Dia punya dapur dia tu bersih sungguh. Kejap-kejap lap, kejap-kejap lap, kejap-kejap orang sapu. Maknanya dia takkan biarkan walaupun sedikit sampah dan kotoran ada dalam kedai makan dia. Orang siapa masuk tengok pun akan tertarik sebab bersih. Naik pula ke atas tengok menu dia. Dan serve dia tu amat cepat. Order saja sekejap terus sampai makanan. Baik. So kita order nasi makan dengan kambingnya, tapi harga saya ceritalah memang mahal. Cumanya ada satu menu. Dia panggil apa namanya kunafah. Okey, tuan-tuan ingat apa pergi umrah lepas ni boleh pergi cari. Kunafah, tak pun saya pun biasa sangat makan kunafah ni, biasalah. Tapi tak tahulah mungkin hari tu pun tengah lapar barangkali. Jadi kawan kata, try kunafah dia best. Kunafah dengan qishtah ataupun kunafah dengan cheese kat dalam tu. Ambillah kunafah dengan cheese ni. Ambil, tengok dia letak warna tak menarik pun, warna coklat. Tengok macam bihun-bihun macam tu. Ambil sepotong buat dalam mulut. Masuk dalam mulut ni tak telan lagi tuan-tuan, dia berhenti sekejap. Berhenti. Kenapa berhenti? Nak menikmati. Sedap. Nak telan tu pasal sayang, pasal sedap. Tuan-tuan pernah makan musang king pula, durian tu, black tone tu, duri hitam. Pasal apa sekilo sampai RM70? Sedap tuan-tuan. Okey, cerita makan lagi. Bila masuk dalam mulut tu rasa macam aiskrim. Dia masuk dalam mulut tu nak telan tu rasa sayang. Yang pertama pasal mahal, yang kedua pasal sedap. Tu yang kata nikmat ni nikmat. Baik, nikmat jangan melampau-lampau berlebih-lebihan. Tapi sebab sedap, sebab tu yang sedap ini dia adalah satu ujian kepada kita. So, berhenti waktu tengah sedap tu, sekali makan, berhenti. Okey. Waktu tu kita pergi bila-bila pun duk teringat sedap. Okey, baik. Pasal kita berhenti ketika kenyang, ketika lapar, ketika tengah sedap. Tapi kalau dah makan satu kali ke pula makan nasi, kemudian makan pula kunafah ni, kenyang yang melampau, lepas tu dah jadi macam tak seronok dan hilang kesedapan ni. Sebab tu kata jangan melampau. Ambil kadar yang kita nak ambil supaya kita dapat rasa. Apa tujuan kita nak rasa nikmat tu sedikit?
Okay, apa tujuan? Nikmat yang Allah bagi ni, pasal apa Allah bagi nikmat dekat kita? Baik tak payah bagi tu, dah sampai dah bagi nikmat, tiba-tiba tak bagi menikmati pula nikmat tu. Imam Ghazali jawab paling menarik dalam kitab. Ada satu kitab Imam Ghazali tulis, kitab Mukashifatul Qulub. Hampir sama dengan tajuk kitab kita ni. Kitab kita ni penawar hati. Mukashifatul Qulub pun juga adalah penawar hati. Siapa pengarang dia? Imam Al-Ghazali. Dalam bab tu dia tulis satu bab, iaitu bab haramnya zina, bab pengharaman zina. Tapi saya nak quotekan kata-kata dia dalam tu. Apa kata Imam Ghazali? Dia kata, adakah kalian tahu kenapa Allah jadikan pada nikmat di antara suami isteri, lelaki dan perempuan ni ada satu nikmat, iaitu nikmat apa? Nikmat persetubuhan. Kenapa Allah jadikan nikmat ini di antara hubungan lelaki dan perempuan? Allah jadikan nikmat ini. Dan kata Imam Al-Ghazali, Allah datangkan nikmat, iaitu nikmat suami isteri, lelaki perempuan ini, tujuannya untuk satu sebab. Termasuk juga dengan nikmat yang lain yang kita dapat dekat dunia ni, ada sebab dia. Apakah sebab dia? Supaya manusia dia dapat comparekan dan cuba bandingkan dan bayangkan, kalaulah dengan nikmat yang sedap dekat dunia ini dia dah rasa begitu sedap, bagaimanalah gamaknya dengan satu nikmat yang Allah nak berikan kepada dia ketika dia berada ke akhirat. Itulah tujuannya. Allah bagi dekat kita nikmat yang sedap dekat dunia supaya kita bandingkan, kalau yang di dunia ini telah sedap macam ni rupa, bagaimanalah gamaknya dengan kesedapan ketika mana kita berada di akhirat. So Allah suruh kita rasa sikit supaya kita pulut untuk nak dapatkan yang lebih sedap yang Allah akan sediakan kepada manusia saat ketika mana mereka berada dekat akhirat kelak. Baik, next dia kata lagi, dan Allah jadikan nikmat itu, dan hendaklah dia sabar pada nikmat itu supaya dia tidak lalai. Jangan dilalaikan kita dengan nikmat yang Allah berikan. Disebabkan kerana kenikmatan kehidupan kita, akhirnya kita tak datang ke masjid, tak sempat nak baca Al-Quran, tak sempat nak hadir dalam majlis ilmu, maka kita telah dilalaikan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab tu para alim ulama mereka berdoa, ya Allah, kalaulah dengan nikmat yang aku dapat ini melalaikan aku, engkau jauhkanlah daripada aku. Tetapi kalau dengan nikmat ini menjadikan aku dekat kepadamu, ya Allah, maka engkau berikanlah kepadaku dan aku bersyukur kepadamu. Nampak bagaimana ketika mana mereka berhadapan dengan nikmat. Sebab tu di sana ada satu bab dipanggil istidraj. Apakah makna istidraj? Istidraj ni orang yang Allah bagi nikmat, tapi macam mana kami nak mengetahui dan nak kenal pasti ini adalah istidraj dan ini adalah nikmat yang kami syukuri? Baik, caranya begitu senang dan mudah, iaitu sebarang nikmat yang kita perolehi, dengan nikmat itu menjadikan kita dekat dengan Allah, itu adalah nikmat yang paling terbaik. Dan apakah bila dia jadi istidraj? Bila mana nikmat yang kita miliki ini menjadikan kita makin jauh daripada Allah, maka ketahuilah itunya adalah dinamakan dengan istidraj. Baik, so begitu saja kita nak kenal, dan jangan jadikan harta benda kita, iaitu kita lalai dengan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata lagi, dan bahawa ia menunaikan syukurnya. Sabar pada nikmat yang kita dapat, maka kita menunaikan adalah dalam bentuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur ni dia ada rukun dia, nanti kita masuk bab syukur. Tapi tak apa, kita cerita, bila kita sebut bersyukur, ramai orang mulut sebut syukur tapi hatinya tidak, dan perbuatannya juga tidak. Bila disebut syukur, syukur mesti diikat dengan tiga. Syukur mesti diikat dengan tiga. Bagaimana diikat syukur ni dengan tiga? Okey, yang pertama, setiap orang yang bila dia mendapat sesuatu nikmat, hendaklah dia menyebut dengan mulut dia perkataan syukur. Ada orang sebut, dan saya tak suka dan tak suka orang sebut perkataan terima kasih ya Allah. Ingat ini bukan manusia untuk kita ucap terima kasih. Ada orang yang kadang-kadang dia tak kata terima kasih, dia kata thank you Allah. Okey, buat gambar love satu, thank you Allah. Kau nak ucap thank you kat siapa? Dekat Allah kau nak ucap thank you. Bagi saya tak layak untuk kita mengucapkan dan mengungkapkan perkataan thank you atau terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita katakan tak layak? Sebab Allah dah didik dan ajar kita bila dapat nikmat ada perkataan yang kita sebut. Baik. Okey. Banyak ayat dalam Al-Quran yang Allah pamerkan bagaimana cara nak mengungkapkan syukur dengan mulut manusia. Salah satunya, kalau saya tanya satu soalan, siapa boleh jawab, kita bagi hadiah. Ada? Okey, baik. Surah apa yang terakhir diturunkan di bumi? Surah terakhir diturunkan di bumi. Okey, siapa boleh jawab, kita nak hadiah kitab fiqh manhaji.
Kitab ni kami mengajar kat mana surau Peringit ke surau Mutmainnah. Okey. Dan pagi-pagi dia boleh pergi belajar dekat Abu Ubaid Learning Center 8 sampai 9 pagi hari Khamis. Imam Muda Hafiz mengajar kitab ni. Kitab Fiqh Manhaji, Fiqh Al-Manhaji, kitab Fiqh Syafi'i. Okey, siapa jawab? Okey, lelaki pun boleh jawab, perempuan pun boleh jawab. Angkat tangan, kita nak hadiahkan kitab ni. Surah terakhir je. Okey, orang Buyung jawab. Jauh datang. Ya. Surah Al-Ikhlas. Okey, bagus dah. Ada hadiah yang lain tak? Ada. Okey, baik. Saya bagi puji pasal dia jawab walaupun duduk jauh. Tak apa. Jawapannya salah tapi saya bagi hadiah. Okey. Dah dekat dah dengan surah Al-Ikhlas tu. Okey, tak apa. Tolong bagi sekejap. Okey. Kakak kita ada kat belakang sana. Okey, apa namanya? Anas, tolong bagi sekejap Anas. Okey, tak apa. Anas nak jawab. Okey. Anas jawab. Okey, yang ke depan ni. Pakai jubah hitam juga. Belakang sana pun hitam. Okey, Anas, sila jawab Anas. Surah yang terakhir. Surah An-Nas. Surah An-Nas. An-Nas, surah yang terakhir. Okey, kita berikan laluan pada azan dulu. Saat lagi kita sambung balik. Okey, baik, sekejap. Okey, betul dah jawapan tu tadi. Tapi kenapa surah An-Nas saya sebut? Okey, insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan sambung sikit lagi sebelum kita berhenti insya-Allah. Apa tadi kita cerita? Surah An-Nas. Baik, bila seorang dia nak bersyukur kepada Allah, syukur ni dia terikat dengan 3. Yang pertama mulut, sebut, hati dan juga perbuatan. Kita ambil yang mulut dulu. Dalam mulut ni, dalam Al-Quran ni banyak ayat ceritakan, tunjukkan contoh macam mana cara nak bersyukur kepada Allah. Antaranya dalam surah An-Nas ini Allah kata iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di antara nikmat terbesar Allah berikan pada Nabi SAW dan para sahabat adalah nikmat kemenangan di dunia. Dan bila menang, ramai orang masuk Islam. Kemudian Allah perintahkan Nabi SAW untuk menikmati akan kemenangan ini sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Allah berkata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3 benda Allah suruh kita buat. Bila seorang dia dapat nikmat yang besar, jangan tinggalkan 3 benda ini: tasbih, tahmid dan juga beristighfar. Baik, macam mana nak gabungkan 3 ini, tasbih, tahmid dan istighfar ini dalam satu bentuk zikir ataupun doa? Nabi SAW mengajarkan kepada kita hadis riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin, ada hadis Ibnu Abbas, ada hadis Ibnu Umar menceritakan yang Nabi SAW ketika mana dia berusia 60 tahun dia membaca doa. Apakah doa yang Nabi baca? Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dibacakan doa ini ketika rukuknya dan ketika sujudnya, sehingga ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wahai Aisyah, pasal apa engkau banyak baca doa ni? Aku perhatikan engkau banyak baca doa ni ketika rukuk dan ketika sujud. Kata Nabi SAW, sesiapa yang telah mendapat nikmat yang paling maksimum. Nikmat paling maksimum. Apakah nikmat paling maksimum yang Allah berikan kepada Nabi SAW? Antaranya adalah menang Fatu Mekah, dan yang keduanya adalah usia mencapai 60 tahun. Siapa yang telah mencapai usia 60 tahun, dia telah mendapat sepanjang usia dia ini pelbagai nikmat yang macam-macam dah dia kecapi dalam hidup dia. Maka orang ni patut memperbanyakkan tasbih, tahmid dan juga memohon keampunan kepada Allah dengan 3 ucapan tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nabi baca ketika rukuk dan juga ketika sujud. Dan Nabi SAW juga tidak pernah meninggalkan sesuatu perbuatan selepas daripada dia buat sesuatu perbuatan itu, melainkan dengan dibacakan kafaratul majlis. Baik, bila dia baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran. Bila dia beribadat, selesai daripada beribadat. Ketika mana dia bangun daripada tempat duduk dia, dia akan menyebut, iaitu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini adalah manifestasi kesyukuran kepada Allah kerana Allah telah lorongkan kita untuk buat kebaikan. Bukankah kebaikan itu satu nikmat? Dan bagaimana nak balas balik nikmat dalam bentuk sebutan? Banyakkan mengucapkan tasbih, tahmid dan pohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa tasbih? Tasbih ini tujuannya nak melengkapkan. Kalau air yang tidak penuh, tasbih akan menjadikan dia penuh, menjadikan pahala kita cukup. Kenapa tahmid? Tahmid juga menjadikan berganda-ganda kebaikan. Contoh, dalam hadis disebut subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ardh. Kalimah subhanallah dengan alhamdulillah ini sekiranya diucapkan oleh seorang hamba, nescaya dia akan memenuhkan di antara langit dan bumi. Maksudnya pahalanya yang amat besar. Dan kenapa disebut juga perkataan ya Allah kami pohon keampunan pada perkataan Allahumma gfirli tadi? Kenapa tujuannya? Kerana bila mana kita dapat nikmat, manusia tak mampu nak bayar balik setiap nikmat yang dia dapat. Kenapa nak kena minta ampun kepada Allah? Ustaz, saya selepas daripada pencen saya tak ada buat dosa lah Ustaz, jangan main-main dengan saya. Boleh marah, kita suruh dia bertaubat. Apa dosa saya buat Ustaz? Dah pencen dah pun, tak ada dosa. Baik, tak kisahlah kau tak ada buat dosa, tapi kau boleh bayar balik tak nikmat yang kau telah terima daripada Allah? Tak mampu bayar. Orang yang bila dia diberikan sesuatu benda, dia tak mampu bayar, dia orang yang berhutang. Kalau tak mampu bayar hutang, takkan nak ucap terima kasih dekat orang. Habis nak ucapkan apa? Minta maaf Pak Haji, saya tak boleh bayar. Pak Haji bagi duit dekat saya, itu saya tak mampu nak bayar, so saya nak ucapkan terima kasih. Tak, bukan terima kasih, tapi perkataan yang paling sesuai, saya minta maaf kerana saya tak mampu bayar balik. Samalah dengan kita, apa nikmat yang kita tak dapat, nikmat hidup, nikmat anak, nikmat isteri, nikmat harta, nikmat kenderaan, bolehkah tak kita nak bayar balik pada Allah? Kadang-kadang tak terbayar pun ada lagi tunggakan-tunggakan yang kita belum bayar. Macam mana cara nak buat? Dengan cara memperbanyakkan perkataan Allahumma gfirli, ya Allah ampunkan aku. Begitu caranya kita melafazkan perkataan bersyukur kepada Allah sebagaimana yang Allah gambarkan pada surah An-Nas tadi. Baik, ada lagi yang lain, antaranya disebut di dalam surah Al-Kahfi, terutama bagi sesiapa yang mendapat keuntungan yang banyak. Dia dapat keuntungan yang banyak. Kat sini kita ramai businessman. Okey, ramai businessman kita kat sini, ramai orang yang mungkin ada kerjaya yang dia menghasilkan income yang banyak pada diri dia, keluarga dia. Ataupun orang yang mungkin dia berkebun, menghasilkan hasil pada kebun yang dia tanam, pokok-pokok. Ataupun kita yang melakukan sesuatu benda. Saat ketika mana kita mendapat sesuatu habuan yang banyak, pada waktu tersebut, apa yang Allah ajarkan kita? Walaula iz daqalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Bila pandang pada nikmat yang Allah bagi dekat kita, sama ada nikmat anak, nikmat harta, nikmat apa sekalipun, sebutkan masya Allah. Semua benda yang aku ada, yang dimiliki oleh aku ini, maka dia tidak datang melainkan dia datang dengan izin Allah sahaja. Bukan sebab aku, tapi sebab Allah. La quwwata illa billah, dan tiada kekuatan melainkan Allah lah jua yang menjadikan aku mendapat benda ini. Maka bila kita faham yang tu, kita tak rasa bangga diri, kita tak rasa takabur, kita tak rasa sombong dengan manusia, kerana kita tahu benda yang kita dapat ini semua hanyalah pinjaman yang mai daripada Allah. Ada lagi tak ayat yang lain? Ada lagi kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam saat ketika dia dipuji dengan kemegahan kuasanya, kebolehannya, ilmunya, kekuatannya, pada waktu tersebut apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran saat ketika mana dia diuji, dia berkata, hadza min fadli rabbi, kesemua yang aku miliki ini adalah datang daripada kelebihan Tuhanku. Dan ditambah lagi, hadza min fadli rabbi liyabluwani, kerana Allah nak uji aku, ashkur am akfur, sama ada aku ini adalah manusia yang bersyukur kepada Allah ataupun aku adalah manusia yang kufur kepadanya. Maka ini perkataan yang kita boleh ucapkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah selain daripada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat nikmat, siapa boleh jawab? Kita nak bagi hadiah. Bila dapat sesuatu nikmat, Nabi SAW ajarkan kita untuk ucapkan perkataan tersebut. Tapi jangan kata thank you Allah dan bukan terima kasih ya Allah. Dia pasti bukan yang tu. Tapi apakah perkataannya? Siapa jawab, saya nak bagi hadiah. Okey, baik. Jazakallah kita ucapkan pada manusia. Orang bagi kat kita, kita ucap kat dia jazakallah. Tapi jazakallah pun salah. Jangan sebut jazakallah kepada orang bila orang bagi kita sesuatu. Habis nak sebut apa Ustaz? Sebut jazakallahu khairan. Okey, jazakallahu khairan. Kalau jazakallah, Allah balas engkau. Balas apa? Balas yang baik ke balas tak baik? Tergantung ayatnya. So apa dia buat? Jazakallahu khairan. Maksud jazakallahu khairan, Allah balas kepada engkau dengan kebaikan. Itu yang paling tepat.
Baik, nak ucap apa? Okey, kalau dapat nikmat nak ucap yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sila, orang dia nak try sekali lagi. Tak mahu dah. Kokok dah mana nak tahu kali ni betul. Okey, orang lain ada. Orang air keruh ada nak jawab. Nah, sebelum apa dia? Alhamdulillah tu betul, tapi betul sikit sangat dapat dah kulit kitab. Isi dia belum dapat. Ada lagi sambungan dia. Okey, baik. Siapa nak jawab? Ada lagi yang lain? Ya. Istighfar. Okey, tak tepat juga. Nah, ada satu Nabi ajar kita. Kalau dapat nikmat ucapkan perkataan itu. Sebelum saya tanya orang online, kan orang online dah jawab dah. Ada. Okey, cepat ya. Okey, bonda kita di belakang nak jawab. Okey. Okey, tasbih, tahmid dan istighfar. Tadi kita dah cerita lah yang tu. Ustaz dah jawab. Okey, tapi bagus. Apa nama Syam bagi satu hadiah dekat bonda kita di belakang. Bagi kat bonda yang pakai telekung warna pink. Okey, baik. Tak apa, barakallahu fiik. Jawapan betul, cuma yang tu saya dah jawab. Ada satu lagi yang saya belum jawab. Tapi yang ni Nabi SAW suruh kita sebut. Haji kita jawab tadi dah, tapi sikit sangat. Betul dah, alhamdulillah kat depan tu. Tapi ada tambahan dia. Kalau online dah ada jawab. Apa nama sahabat yang jawab dalam online? Aida. Rohaida. Okey, baik. Kat sini tak ada kan? Tak ada. Habis, tak ada. Apa dia jawab? Sekali dia tulis Arab dah. Okay, baik. Ya, betul. Okey, so Rohaida yang jawab dan tu dia betul. So tak apa, nanti saya dia orang minta tolong post kalah kat dia. Okey, Syam, nanti post kat dia. Baik. So jawapan dia adalah alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, di atas segala nikmatnya disempurnakan segala kebaikan. Itulah perkataan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita saat ketika mana kita mendapat sesuatu nikmat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu perkataan. Tapi kalau dapat sesuatu benda yang kita nak lain tapi dapat lain, nak yang lain tapi dapat yang lain, juga kena ucapkan alhamdulillah, kerana kita tak tahu benda yang Allah bagi atau benda yang kita minta dengan benda yang Allah bagi yang mana lebih baik. Yang Allah bagi lebih baik. So tetap kena sebut alhamdulillah, cuma berbeza sikit. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat nikmat yang kita suka, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat nikmat, benda tu nikmat yang kita bukan tak suka tapi lain daripada yang kita minta, maka alhamdulillah ala kulli hal. Maka itu ucapan yang patut kita buat. Mulut sebut dan hati kena redha. Ada orang bertanya, macam mana macam untung hari ni? Bolehlah, dia kata alhamdulillah. Mulut kata boleh alhamdulillah, tapi hati tak puas. Hati tak puas hati, itu belum bersyukur. Hati mesti redha di atas benda yang dia dapat, baru dinamakan bersyukur. Dan yang ketiga, dia mesti buktikan dengan perbuatan. Sama ada dia bersedekah, sama ada dia jadikan ibadat kepada Allah, ataupun dia melakukan kebaikan yang bertambah. Itu tanda seseorang yang bersyukur kepada Allah, mesti pada mulut, pada hatinya, dan juga pada perbuatan yang membuktikan yang dia adalah seorang manusia yang bersyukur kepada Allah. Baik, saya kira cukup sekadar itu. Sebab di masjid ni ingat, ada satu teguran daripada jemaah yang saya rasa satu teguran yang baik. Dia kata dia orang yang melazimi datang solat isyak di sini. Cuma dia kata yang pertama, kadang-kadang azan isyak tidak dikumandangkan kerana ustaz yang mengajar tu dia sambung terus. Okey, satu. Kemudian yang pula ada selepas isyak dia tunggu-tunggu, tapi masa yang diambil terlalu lama sehingga orang yang menunggu untuk solat isyak tu terpaksa menunggu dalam satu tempoh masa yang lama. Dan ini tidak sepatutnya berlaku. Jadi kita raikan yang tu. Kita berhenti setakat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.